Tentera Israel yang perang di medan perang di sepadan Lumna pun hari-hari bilang kematian, cedera. Kemudian ken-ken askar tempat latihan nak berlatih pun takut, bahaya. Kemudian bekalan senjata, kilang-kilang senjata pun diserang juga. Jadi merencakkan pengeluaran senjata dan menambah lagi tekanan dan bebanan ke atas tentera Israel untuk meneruskan perang. Tu kita nak cerita lagi, koh perang sehari berapa? Lebih $100 juta sehari. Nak tanggung 70,000 orang askar, beribu-ribu lagi jentera, berapa belah pula. Tu kita kata keadaan Israel sekarang ni amat-amat tertekan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam episod yang ke-21 Ulas Sebentar bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyuddin bin Muhammad Yusof. Dan insya-Allah kita akan berkongsi dalam episod ini isu-isu yang hangat lagi panas. Terlalu banyak isu, kita lebih kurang seminggu lebih dah Ustaz dia tau. Yeah. Kita tidak bersiaran dan banyak isu-isu yang berlaku di sekeliling mahwar al-muqawamah ataupun paksi pejuang-pejuang ini, dan juga berkaitan dengan isu pembebasan Masjid Al-Aqsa. Tapi sebelum daripada itu, kita nak minta kepada semua pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, jangan lupa untuk kongsi, share, like, subscribe dan semua yang berkaitan dengan dia, supaya perkara ini dapat sampai kepada masyarakat yang lebih luas, dan maklumat-maklumat yang kita cuba untuk kongsikan ini agar mendapat manfaat dengan lebih baik bagi masyarakat di luar sana, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz Din, kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, dan mengikut catatan yang kita buat ni, banyak sebenarnya isu yang kita nak kongsi ni Ustaz Din. Betul. Tapi kita bermula dengan isu yang panas dan sensasi, tetapi juga agak tidak panas dan juga tidak sensasi, iaitulah serangan balas Israel ke atas Iran. Setelah digembar-gemburkan oleh Netanyahu bahawa ini merupakan serangan balas yang paling dahsyat, akan melumpuhkan Iran, akan dibom jana kuasa Iran, pusat nuklear, pusat-pusat senjata, pusat strategi, habis pusat akan dibom, dan semua orang menunggu. Dan tibalah waktu serangan yang dilancarkan oleh Israel ke atas Iran. Akhirnya mereka mengatakan mereka telah menggunakan 100 jet pejuang untuk melancarkan serangan ke atas Iran. Dan tapi apa yang berlaku ialah penduduk Iran yang berada di lokasi-lokasi yang diserang ini, mereka bangun pada waktu malam, keluar di atas-atas bangunan, tunggu bila akan sampai serangan, yang hanya adalah mendengar letupan-letupan yang ada, dan tidak ada serangan yang besar sebagaimana dijanjikan oleh Israel. Dan juga kalau kita tengoklah perkembangan yang berlaku pada ketika itu, maknanya kalau kita tengok dari segi ancaman yang diberi oleh Israel terhadap Iran ni, tak padan langsung lah dengan apa yang berlaku. Dan kalau kita nak cuba bandingkan antara serangan Iran ke atas Israel, kemudian serangan Israel ke atas Iran, maknanya suasana ketika Iran serang Israel tu yang dikatakan 180 roket ataupun 200 lebih kurang, orang-orang Israel keluar ambil gambar. Kita nampak mana video-video daripada dalam Israel sendiri, mana dengan roket yang jatuh kena, dan suasana maknanya huru-hara, kelang kabut, jauh berbeza dengan suasana ketika Israel balas kepada Iran. Maknanya kita tengok wartawan yang banyaklah channel-channel berita duduk di Tehran sendiri, mereka kata mereka dengar suara tu tapi tak tahu di mana. Kemudian suasana pergerakan rakyat Iran di Tehran dan juga di tempat-tempat yang lain seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Dan keesokan hari itu ada wartawan tu dia pergi dekat dengan satu pasar utama lah di Tehran, kalau silap saya nama tu tak ingat lah, bazar apa benda, nama bazar tak tahulah. Maknanya macam biasa, macam tak ada apa-apa. Maknanya benda ni kita kata jauh lah daripada nak menggugat Iran ke, nak menimbulkan ketakutan dalam Iran ke, tidak. Walaupun begitu kita tak nafi juga, mana daripada Iran pun dia kata serangan tu berlaku. Cuma daripada riwayat Iran, dia kata mereka telah berjaya menggagalkan sebahagian besar daripada serangan yang dilancarkan, dan ada kerosakan, ada korban nyawa beberapa orang, tapi tidaklah seperti yang digembar-gemburkan oleh Israel sebelum daripada serangan tersebut dilakukan. Dan hak ni sebenarnya kalau kita baca dari segi berita, kalau kita orang yang selapih kita baca ataupun kita dah ikut perkembangan sebelum daripada ni, kita akan nampak macam gemai lah. Berlakon nampak pada gaya ni macam mana ni, sebab apa serangan ada besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya benda ni berlaku sebab ada rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku sebelum daripada tu. Kalau kita kembali kepada proses untuk serangan balas daripada Israel ke atas Iran ni,
memang Netanyahu keinginan dia dan memang masyarakat dia pun termasuk pembangkang pun sekali, mereka bersetuju supaya diserang Iran besar-besaran, supaya diletukkan tempat nuklear dan sebagainya. Dan Netanyahu telah mengisytiharkan akan balas gila-gilanya. Tetapi oleh kerana tekanan yang berlaku daripada Amerika dan juga serangan-serangan yang dilancarkan oleh Hizbullah, dan kita tahu serangan daripada Hizbullah ni bererti isyarat daripada Iran. Dan dalam masa yang sama, ancaman yang diberikan oleh Iran juga terhadap Israel dan juga terhadap semua orang yang terlibat dalam serangan ni. Termasuklah kalau besar serangan ni berlaku, ia akan memberikan kesan jejah yang besar kepada seluruh dunia. Sebagaimana yang kita tahu, yang pertamanya contoh, Amerika dia di antara yang terawal mengeluarkan kenyataan tidak terlibat dengan serangan. Tapi dalam maklumat dah tahu tak terlibat, tapi barang hak dia lah, hak tu semua kita tahu. Cuma dia nak khabar tidak terlibat secara langsung sebab dia takut kesan daripada serangan secara langsung kalau kena ke atas Iran. Mari daripada dia, Iran telah membuat ancaman bahawa mereka akan serang base-base ataupun pengkalan-pengkalan ketenteraan yang dimiliki oleh mereka. Bukan itu saja yang mereka takut sebenarnya. Dalam masa yang sama kita sebut sebelum daripada ni bagaimana serangan daripada Hizbullah sampai ke dalam Israel, ke tempat-tempat yang sensitif. Maka disebut oleh Iran, kalau diserang semua tempat, maksudnya setiap tempat yang diserang ada harga dia. Mu serang tempat nuklear aku, maka tempat nuklear mu kena standby. Mu serang tempat ni, aku akan mana setiap ni bingkul ahdaf ataupun tempat target yang telah disenaraikan oleh dua-dua belah pihak ni, maksudnya setara dah. Yang masalahnya ialah kalau berlaku serangan besar yang seperti yang disebutkan tadi, kesan yang lebih besar berlaku kepada Amerika dan kepada ekonomi yang berpihak kepada Amerika. Kita tahu Iran mempunyai kekuatan di terusan Hormuz. Dan terusan ni merupakan ataupun laluan perkapalan yang dalam dunia 20 hingga 30% gas dan oil ataupun gas dan minyak lalu ikut ni. Iran telah memberi ancaman, kalau berlaku serang kepada tempat aku dan sebagainya, maka hak ni antara tempat yang menjadi sasaran ataupun dia akan tutup lah, bahasa mudah, tutup dengan serangan dan sebagainya, maka akan menyebabkan masalah dari sudut ekonomi dan seteru-seteru kepada mereka. Sebab negara-negara Arab ni semua melalui laluan ini. Dan yang keduanya juga kita boleh katakan bahawa kalau benda ni berlaku, maka lawan-lawan kepada Amerika ni standby dah. Kita tahu bagaimana Rusia, China telah menjemput negara-negara yang lain membuat persidangan BRICS dan sebagainya. Dalam tempoh ni buat persidangan BRICS dan buat macam-macam tawaran dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau blok ekonomi Amerika ni terjejah, maka orang akan lari kepada alternatif, iaitulah sama dengan Rusia dan China. Dan ni ancaman besar lah bagi mereka. Dalam masa yang sama juga, kalau kita undur sikit, sebelum daripada Israel melancarkan serangan tu, memang serangan Israel ni sebenarnya suatu yang boleh dijangkakan, cuma tak tahu hari benda je. Menteri Luar Iran membuat lawatan hampir ke semualah negara-negara yang berdekatan tu, dan dia telah bawa lah maknanya isu serangan Israel ke atas Iran ni, dan dia telah mendapat jaminan daripada negara-negara yang berhampiran dengan Iran, dengan Israel dan seumpamanya, bahawa mereka tidak akan terlibat, tidak akan membenarkan digunakan ruang udara negara masing-masing ni untuk Israel serang Iran. Jadi benda ni juga memberikan suatu, kita kata, isyarat lah kepada Israel bahawa dia ni tidak mendapat sokongan atas serangan dia tu. Jadi Israel pun disorang, dia tak berani juga. Dia pun kena mikir panjang juga nasib dia ni, sebab dia ni benda bahan asing duduk di tengah-tengah tu. Orang lain tu orang Arab belaka. Jadi benda ni juga merupakan suatu tekanan yang menghasilkan Israel ni tak berani nak serang terlalu besar sebab tidak mendapat sokongan daripada negara-negara yang berhampiran ni. Dan juga bila berlaku gitu, Israel terpaksa menyerang Iran ni bukan berdekatan dengan Iran, bukan daripada Iraq, tapi daripada jarak jauh. Sebab tu kalau kita tengok laporan daripada berita sendiri pun, Iran mengatakan tidak ada satu pun daripada 100 pesawat yang menyerang Iran tu yang masuk ke ruang udara Iran. Sebab yang pertama tadilah kita kata, maknanya negara yang berada di antara Iran dan Israel tidak membenarkan, dan mereka telah membantah dan mereka telah mengecam sebelum daripada serangan tu dilakukan. Jadi maknanya Israel pun mikir juga, kalau aku serang kan, kalau yang enggak aku ni mencerobohi serang aku pula melalui senjata dan seumpamanya, jadi susah pula. Dan juga dalam masa yang sama, kita kena tahu bahawa Iran pun dia ada teknologi sistem pertahanan udara. Seperti mana Israel ada Iron Dome dan beberapa lapis Arrow tu, Arrow ni 1, 2, 3 tu, Iran dia ada, setakat yang pastinya, ia ada S-300, sistem pertahanan udara yang dibekalkan oleh Rusia kepada Iran.
dan katanya benda ni juga canggih, dan kalaulah pesawat ataupun jet pejuang Israel ni cuba-cuba masuk ke ruang udara Iran, kita tak tahu benda apa yang akan berlaku. Israel pun tak berani nak tegar juga, kan jatuh saja. Benda ni bukan benda yang mudah juga. Jadi sebab itulah kita kata macam Ustaz Ahmad sebut ada juga, ketua pembangkang Israel Yair Lapid dia kata apa yang dilakukan Israel ni tak padang dan memalukan saja, dia kata. Jadi soalan yang seterusnya akan timbul, bila Iran akan membalas dendam ataupun membalas serangan. Dan hal ni memang kita semua tunggulah, sebab dia telah nyatakan dalam kenyataan dia bahawa setiap serangan ke atas mana-mana kawasan tanah dia ni dia akan balas. Cuma setakat ni oleh kerana bentuk serangan yang dilancarkan oleh Israel, masing-masing tak membesar sehingga merebak, tetapi serangan ni dijanjikan akan dibalas. Dan satu perkara juga saya nak kongsi ataupun nak setuh, bila sebut masing-masing sebenarnya allies ataupun orang yang pembantu, itu panggil dia allies bahasa Melayu, rakan sekutu. Okey, sekutu. Sekutu kepada Iran ni Rusia, sekutu pada Amerika ni, sekutu kepada Israel ni Amerika. Masing-masing bekas senjata. Amerika letak tak. Lepas tu Rusia bagi sistem pertahanan udara dan juga radar dia. Ada orang jangkakan bahawa sebab ni kerana nak tolong semata-mata. Kita kena faham sebenarnya medan perang ni juga untuk test kuasa senjata. Rusia kalau dia tak membantu tak ada. Tapi sekarang ni peluang bagi dia untuk test kekuatan senjata dia. Sebab tak pernah ditest secara perang di medan perang. Dari segi data, maklumat dalam lab ni kita boleh kata belaka. Senjata terhebat dan sebagainya. Tapi bukti sebenarnya akan berlaku di medan perang. Sebab tu Yewi pinjang guna ni. Masing-masing ada kepentingan masing-masing lah dalam isu berkaitan dengan penggunaan senjata ni. Jadi benda ni kalau kita tengok bila berlaku gitu, maknanya macam Amerika lah, dia kata tidak terlibat, tapi dia sendiri pun hantar tentera dia dan juga sistem pertahanan dia. Rusia pun gitu juga, dia kalau boleh tak masuk campur orang. Tapi dalam masa yang sama, jadi benda ni menunjukkan bahawa kita ni sekarang ni bukan macam kita sebut sebelum ni, perang ni kalau tidak berhenti akan merebak. Dan sekarang ni sudah naik ke satu marhalah, tahap yang baru. Maknanya masing-masing letak dah orang dia. Sekutu dia pun mari. Iran pun mari sekutu dia Rusia. Israel pun mari sekutu dia Amerika. Memang mereka tolong Israel sebelum ni, tidak nafi, tapi dia mari dengan senjata dia sendiri dan dia mari dengan tentera dia yang dia letakkan untuk menjaga benda ni. Maknanya kita ni makin lama makin suhu semakin panas lah. Mana pertembungan dia jadi semakin direct antara sekutu-sekutu yang ada di dua pihak. Tapi setakat hari ini, maksudnya serangan daripada Iran ke atas Israel ni, maka kita kata tak tahu bila lah. Sebab disebut bahawa dalam kenyataan dia akan dibuat serangan balas, tetapi dengan saiz dan juga waktu yang sesuai. Jadi kalau ayat gini ni kita tahulah. Jadi bila masa mana ni kita tunggulah, maka akan mungkin lama, mungkin akan berlaku dalam masa terdekat ni, tapi kita jangkakan benda ni akan lama lah, sebab masing-masing tak ambuh membesarkan suasana perangan hari ini. Tetapi kita nak kembali kepada medan peperangan yang paling panas dalam tempoh sebulan ni. Medan peperangan yang paling panas, pertempuran yang berlaku di dalam Lubnan. Kita tahu sekarang ni telah lebih daripada sebulan Israel telah mengisytiharkan mereka akan menyerang Lubnan dan menghapuskan Hizbullah. Dan mereka telah letak target mereka hari itu bahawa mereka boleh selesai dalam masa seminggu dua. Khususnya setelah mereka membunuh lapisan utama kepimpinan yang dimiliki oleh Hizbullah dan lapisan kedua sebahagian besar daripada mereka. Dan sekarang ni kalau ikut daripada pemahaman kita bahawa yang ada pada hari ini kepimpinan di medan peperangan ataupun kepimpinan yang mengatur strategi dan sebagainya daripada golongan pimpinan muda. Sebab hot veteran-veteran ni, orang lama-lama ni kebanyakannya telah syahid dalam serangan dilancarkan oleh Israel. Tetapi ia ada dua sudut yang berbeza kita boleh tengok. Dari sudut serangan yang dilakukan oleh Israel ataupun serangan dalam Lubnan antara tentera Hizbullah dan juga tentera Israel dari sudut serangan darat. Cuma kalau kita nak cerita sikit lah pasal perkembangan Hizbullah ni, takut kita terlepas benda ni. Memang kita tengok sebelum ni pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah dan juga yang dikatakan bakal mengganti dia iaitu Hashim Safiuddin. Kedua-duanya telah diisytiharkan, maknanya telah terbunuh lah. Maknanya daripada sudut tu Israel menganggap bahawa keadaan dalam Hizbullah ni huru-hara lah bila pemimpin nombor satu dan bakal pengganti dia ni terbunuh.
dia anggap suasana Hizbullah ni lemah, tidak teratur dan seumpamanya, sebab tu dia masuk serang Lebanon. Tapi kalau kita tengok balik, dia ada timbalan kepada Hasan Nasrullah ni, iaitu nama dia Naim Qasim. Dan Naim Qasim ni dia telah menjadi timbalan kepada Nasrullah ni lama. Nasrullah jadi pimpinan Hizbullah nombor 1 32 tahun lebih kurang. Dan Naim Qasim pun lebih kurang tu juga. Dan sekarang ni baru sebentar tadilah, maknanya hari ni telah dilantik lah, maknanya diisytiharkan bahawa Naim Qasim ni telah mengganti tempat Hasan Nasrullah jadi pemimpin nombor 1 Hizbullah. Dan benda ni dia ada beberapa petanda lah yang kita boleh ambil daripada peristiwa pengumuman dilantik Naim Qasim ni. Yang pertamanya, Hizbullah ni telah berjaya memulihkan struktur kepimpinan dia. Walaupun kita kata sementara baru ni sekejap masa tidak ada pemimpin yang rasmi nombor 1 ni, Naim Qasim ni lah yang mengambil alih tugas-tugas sementara ni, dan sekarang ni telah diisytiharkan secara rasmi dia mengganti Hasan Nasrullah. Bila dia mengganti Hasan Nasrullah sekarang, maknanya Hizbullah ni macam kita kata tak ada masalah lah dari segi kepimpinan, dari segi tu, dan benda ni boleh berjalan. Ada sebahagian penganalisis sebut lah, makna tadi dia kata bila naik Naim Qasim, kita cuba mengkaji tau, macam mana kepribadian dan kemungkinan pemberokan Naim Qasim berbanding dengan Hasan Nasrullah. Jadi dia kata Hasan Nasrullah ni memanglah seorang tokoh yang bukan setakat tokoh Hizbullah, tapi juga tokoh peringkat Timur Tengah lah. Mana dia ni bukan orang biasa, maknanya kira legend jugalah dia ni. Jadi mungkin kita tak nak banding dari segi tu, tapi kalau nak banding dari segi peribadi, mungkin dia kata Israel akan merindui zaman Hasan Nasrullah. Nak ceritanya, pada pandangan setengah penganalisis, Naim Qasim ni pun, walaupun kita tengok secara zahirnya Naim Qasim ni dia macam orang yang hadi, orang yang tenang, orang yang tidak terlalu kerah ataupun ganas. Tapi sebenarnya kalau dia kata, kalau kita tengok ucapan-ucapan dan kesungguhan dia dalam isu Palestin ni bukan baru hari ni. Mana berpuluh tahun dah dia memang semangat. Dan dijangka bahawa Naim Qasim ni dia akan melaksanakan ancaman yang dia telah berikan lebih kurang seminggu 2 baru ni. Dia akan melancarkan serangan sebelum pada dia dilantik yang mengganti Hasan Nasrullah. Satu ucapan dia. Satu ucapan tu dia sebut, dia kata kita ni Hizbullah akan melancarkan serangan yang sangat menyakitkan Israel. Jadi benda ni kita tengok benda yang dia kata tu berlaku dalam tempoh sebulan peperangan ni, betul seperti yang dia kata. Dan sebenarnya memang bila orang buat korek balik video dan cerita Naim Qasim ni, memang sebenarnya dari segi ucapan dia memang bukan orang berpidato hebat lah, tapi setiap daripada ucapan dia tu menunjukkan ketegasan dia. Dia bukan orang yang mana lembut lah, dari segi tegas dia ABCD, maksudnya style dia ni style orang yang tegas, tapi walaupun tidak berpidato dengan yang hebat, tapi sebenarnya ketegasan tu ada. Dan memang walaupun sebelum daripada ni orang menganggap bahawa tapak pengganti pada Hasan Nasrullah ni ialah Safiyuddin Hashim Safiyuddin, tapi sebenarnya kita kena faham dari sudut hierarki gerak kerja, dia ni lama dah timbalang. Bererti struktur, pengarahan dan sebagainya tidak ada kesan, tapi tidaklah jejah terlalu besar. Maksudnya dia boleh kontrol. Dan ini satu kelebihan yang kita tak jangka lah boleh, yang kita akan nampak sudut ni sebelum daripada ni di antara sistem hierarki yang akan berlaku dalam Hizbullah. Dan yang lebih menarik ialah kita tengok serangan yang dilakukan oleh para mujahidin yang berada di sebelah Lebanon. Memang kalau kita tengok dari sudut selapis berita, kita akan nampak bahawa sebagaimana yang dilakukan oleh Israel ke atas Gaza, iaitulah modus operandi dia serang orang awam. Serang orang-orang dengan roket untuk memberikan tekanan untuk menghapuskan bi'ah dan sebagainya, persekitaran mukawamah dan sebagainya lah. Tetapi dari sudut orang awam, kita tengok video yang ada di Lebanon dan sebagainya, sokongan rakyat sebenarnya tinggi. Walaupun ada dibawa baru ni dalam beberapa portal berita, orang hak tak setuju, hak marah ke Hizbullah sebab apa berlaku perang. Ada tak nafi, tapi sebenarnya hak ni golongan kecil yang cuba diperbesarkan. Tetapi kebanyakan penduduk Lebanon ni memang mereka telah menganggap bahawa Israel ni musuh utama mereka dah jauh daripada dulu. Jadi ada orang tolong lawan mereka, iaitu Hizbullah ni, maka mereka memberikan sokongan yang sebaiknya lah dari sudut bi'ah mukawamah tu. Tetapi yang paling menarik ialah serangan yang dilakukan, yang dilancarkan oleh Hizbullah teratur dan kita kata dari sudut strategik dan ianya berterusan. Maintain. Serangan dilakukan meskipun Israel dia kata kami telah berjaya menghapuskan pusat senjata Hizbullah, kami berjaya menghapuskan pusat pelancaran roket, macam-macam tempat dah dihapus. Tapi hak peliknya, roket mari sepetula. Serangan itu berterusan seperti biasa. Yalah, kalau kita tengok dah, sebulan dah peperangan darat antara Israel dengan Hizbullah. Israel setakat ni belum berjaya menguasai walaupun satu kampung. Memang kita tak nafi
Israel berjaya masuk. Tapi masuk kena perangkap bom, kena serang, kemudian keluar balik. Dikatakan sepanjang sempadan antara Lebanon dengan Israel ni ada lebih 100 lebih perkampungan Hizbullah dan juga orang-orang Lebanon lah. Sekarang ni telah dikosongkan lah sebab serangan yang menggila lah daripada Israel. Tapi walaupun begitu, walaupun perkampungan itu telah dikosongkan daripada orang awam dan dilakukan kemusnahan besar-besaran oleh Israel, tapi Israel tak berjaya nak duduk situ tu, kekal situ tak boleh. Masuk mati, cedera. Mati, cedera. Benda ni membingungkan. Dalam masa yang sama, kenyataan daripada tentera Israel, dia kata dia telah berjaya memusnahkan 50%, berapa puluh peratus gudang senjata, tempat pelancar roket dan seumpamanya. Tapi di alam nyata, setiap hari purata 200 roket masuk ke Israel di pinggir Tel Aviv, di Haifa tu tak usah cerita lah. Maknanya kilang kena, kem askar kena, pangkalan tentera kena. Jadi benda ni sangat menyakitkan Israel seperti mana yang disebut dalam ancaman Naim Qasim tu. Jadi bila berlaku gitu, menimbulkan suasana panik juga di kalangan pimpinan Israel sendiri. Sehingga kita tengok Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun kata, baru 2 hari lepas tak silap saya, bukan semua benda boleh dicapai melalui cara peperangan. Jadi mungkin kita terpaksa membayar harga yang tinggi untuk membawa pulang tawanan perang dan juga nak mencapai matlamat ni bukan dengan cara ketenteraan sahaja. Menunjukkan bahawa kalau Israel ni dia rasa dia kuat, dia rasa dia ni berjaya menundukkan Hizbullah dan seumpamanya. Sebab apa dia kata gitu? Kita sebenarnya boleh ambil satu contoh operasi serangan darat yang berlaku baru ni, walaupun kita sebut dah bagaimana Israel ini banyak berlakon lah. Dia ambil gambar, ada waktu dia buat maik kawasan, saya lupa nama tempat dia. Dia naik dera kawasan tu memang kawasan panas dan siapa dia boleh tawan, dia anggap kawasan strategik. Israel boleh masuk akad dera lebih kurang 5 minit, ambil gambar, video dan sebagainya. Khabar berjaya kami tawan. Dan beberapa minit selepas daripada tu, habis tembak lagi. Tapi satu operasi yang viral baru ni, walaupun tak ada video, tak ada itulah, Israel keluarkan kenyataan bahawa telah berlaku hadath amni sa'bah. Ni ada sama ni. Maksudnya ada peristiwa peperangan yang menyusahkan, yang memerikan macam-macam lah. Susah lah, maksudnya pertempuran yang menyakitkan ataupun suasana yang kritikal dan sebagainya. Kenyataan-kenyataan yang seperti ini sentiasa ada dalam berita Israel, cuma tidak dibawa cerita secara detail. Tetapi berlaku peristiwa baru ni di mana bocor cerita di mana askar Israel telah berperang dengan tentera Hizbullah berjam-jam, bukan seminit dua, tetapi berjam-jam, yang menyaksikan kawasan tu, dia kata kawasan kampung tu dia telah selongkar, maksudnya telah tasfiyah, sehingga mereka telah hancurkan tempat makar pusat operasi yang dimiliki oleh Hizbullah, dan kawasan tu ada dalam tanah, ada atas tanah. Berlaku peperangan antara dua kumpulan tentera ni, antara Israel dan juga Hizbullah, memakan masa berjam-jam. Akhirnya pada sebelum waktu subuh keluar berita bahawa tentera mengalami suatu situasi yang kritikal, nak mengeluarkan sekumpulan tentera yang tercedera dan juga terkorban daripada pusat operasi tersebut. Bukan perang tu susah, nak buat keluar tu susah dah, bukan perang. Lalu terbukti bahawa dalam peperangan tersebut tentera Israel 20 orang, mati beberapa orang daripada mereka, hanya berperang dengan 3 orang daripada tentera Hizbullah. Makna 3 lawan 20. Tetapi yang terkorbannya adalah daripada pihak Israel. Jadi sebab tu kalau kita tengok dah, angka yang diberikan oleh tentera Israel berkenaan dengan korban dari kalangan tentera dia, mana sikit je, mungkin beberapa orang, hak cedera berapa puluh orang. Tapi yang menafikan benda ni adalah siapa dia? Ketua Pembangkang Israel sendiri, Yair Lapid. Yair Lapid kata, dah saya tengoklah angka tu, kita tengok di hospital tu berapa orang. 1000 dia kata, hak cedera dengan hak mati ni. Jadi benda ni menimbulkan suatu tekanan kepada politik, kepada tentera Israel sendiri. Jadi kalau tengok daripada hak Hizbullah ceritalah, maknanya sekurang-kurangnya hak di sepadan Lebanon, hak setakat Ridan bilang, sekurang-kurangnya 90 orang dah askar Israel mati dan hampir 700 orang cedera. Tu hak duduk di sepadan, hak di luar sikit pada sepadan, hak duduk di Haifa, hak duduk di kem-kem askar yang diserang dengan roket Hizbullah tu tak kira lagi. Sebab tu Yair Lapid, Ketua Pembangkang Israel, kata, tengok di hospital tu ada berapa ribu orang yang cedera dan berapa ribu orang yang mati. Jadi sebenarnya benda ni menimbulkan suatu tekanan yang amat berat kepada kerajaan Israel. Sebab tu kalau kita tengok berlaku perselisihan lah antara Netanyahu dengan Yoav Gallant, Menteri Pertahanan.
Maknanya UF Galang ni dia nak kalau boleh kita buatlah suatu penyelesaian cara politik pula. Sebab perang dengan keadaan gini ni amat-amat merugikan Israel. Dan kita tengok juga sebenarnya dalam tempoh peperangan yang berlaku ni juga, Israel mengalami masalah yang besar dari sudut kemampuan mereka untuk serang balah ke atas Hizbullah. Serang darat ni kalau kita ingat, dulu masa mula nak serang dipanggil At-Tawarrul Al-Barri. Sekarang ni tukar jadi At-Tasallul Al-Barri. Sebab apa? Tawarrul ni maksudnya masuk serang dengan segala jentera, masuk serang lah, mana serang, rapah kawasan, menang dan sebagainya. Tapi tukar jadi kepada tasallul, iaitulah hanya menyelinap. Maksud dia pula jadi gerila sikit-sikit. Sebab apa? Risiko dia terlalu tinggi. Sebab sekarang ni yang paling dia takut ialah, ya, tentera dia terkorban, tapi paling dia takut ialah ada sejarah dah berlaku, tentera dia kena takak. Maksudnya dalam perang dicolek dan diambil sebagai tawanan. Dah ni lebih dia takut. Dan benda ni tak mustahil akan berlaku. Tak mustahil. Sebab Hizbullah pun memang dalam perancangan dia nak tawan juga beberapa orang askar Israel. Sebab ada beberapa orang Hizbullah juga kena tawan. Jadi benda ni memang sudah ada dah plan dia. Cuma kita tunggulah bila benda tu akan berlaku. Dan kita tengok yang lebih menarik, serangan daripada Hizbullah ni ialah serangan jarak jauh ataupun roket lah. Kita tahu hari ni roket tidak lagi berjaya dihalang oleh Israel. Dan serangan-serangan yang berlaku dibayar dengan harga yang setimpal. Awak serang di sebelah Beirut ataupun di Dahiyah Beirut, pinggir Beirut, maka saya serang di sebelah Haifa, saya serang di sebelah Tel Aviv, mengikut harga yang sesuai. Dan yang lebih menyakitkan Israel ini, drone. Masalah drone ni satu masalah yang kritikal. Sebab sebagaimana yang berlaku sehari dua ni, drone telah masuk. Maknanya drone shooting ni kecek. Kalau kita faham, drone ni nak banding dengan peluru berpandu. Peluru berpandu besar. Peluru berpandu dia bawa kepala peledok dia tu kadang 100 kilo. Hak biasa-biasa. Drone dia hanya bawa dengan kadar yang sikit. Mungkin belah-belah kilo ataupun puluh-puluh kilo. Dah puluh-puluh kilo ni besar lah. Tapi belah-belah kilo cek je. Tapi yang berlaku dengan drone yang dibawa oleh tentera, yang digunakan oleh tentera Hizbullah, dapat masuk ke kawasan gudang senjata ataupun kawasan kilang senjata yang dimiliki oleh Israel, dan berjaya dengan hanya satu drone meletupkan kena tempat hasasiah, tempat yang sensitif. Maksudnya kena sikit je tapi letup besar dengan kos yang terlalu minimal. Jadi benda ni menimbulkan ketakutan di kalangan Israel. Sebab tu sekarang ni tempat-tempat yang sensitif bagi Israel ni tak selamat. Pengkalan tentera, kilang senjata Israel. Jadi benda ni kalau kita ingatlah, kita undur balik sikit dulu, maknanya benda ni telah disebut dan telah disebarkan dalam video klip Hud-Hud 1, 2, 3 dan seumpamanya. Jadi bank ahdaf, maknanya senarai sasaran yang Hizbullah nak serang tu ada belaka dah. Jadi hari ni dia buktikan dengan tindakan dia bahawa tempat-tempat ni telah diserang dan disasarkan. Jadi kalau kita tengok perkembangan yang berlaku dalam Israel, Israel sekarang ni tentera ni kekurangan kader-kader dia lah. Jadi dia perlu kepada merekrut tentera-tentera baru, tapi proses ni perlu dilakukan di camp askar. Dah kita nak latih tentera baru, kita nak buat di pada wala dah mana sabar. Tapi sekarang ni terpaksa ditangguhkan benda tu. Sebab semua camp-camp askar dan pangkalan tentera ni sekarang ni tidak selamat. Jadi kalau nak berkumpul tu jadi bahaya pula. Sebab kita tak tahu bila roket akan mari, bila diorang akan mari. Jadi isunya ialah tentera Israel yang perang di medan perang di sepadan Lebanon pun hari-hari bilang kematian, cedera. Kemudian kamp-kamp askar, tempat latihan nak berlatih pun takut, bahaya. Kemudian bekalan senjata, kilang-kilang senjata pun diserang juga. Jadi merencakkan pengeluaran senjata dan menambah lagi tekanan dan bebanan ke atas tentera Israel untuk meneruskan perang. Tu kita tak cerita lagi, kos perang sehari berapa? Lebih $100 juta sehari. Nak tanggung 70,000 orang askar, beribu-ribu lagi jentera, berapa belah pula. Itu kita kata keadaan Israel sekarang ni amat-amat tertekan lah. Situasi yang ada ni kalau kita baca dengan betul, memberi kelebihan kepada mukawamah dan juga pejuang. Dan baru ni keluar satu report, satu laporan berkaitan dengan Israel membuka tender kepada negara luar untuk membaiki kereta kebal. Dan ini tak pernah berlaku. Kereta kebal ni benda sensitif, maknanya teknologi ketenteraan. Tapi oleh kerana banyaknya kereta kebal dan jentera peperangan Israel ni rosak akibat daripada peperangan, yang pertamanya mereka tak ada kemampuan dari sudut kitab riyar ataupun spare part. Spare part ni tak ada kat dia. Jadi sehingga kan tenaga pakar sekalipun, sebab kita kena faham situasi di Israel ini, orang ramai lari dah. Orang nak kerja, orang lari. Orang tak mau kerja dah. Orang nak nusuk dalam bunker ataupun dalam tempat perlindungan sahaja. Menyebabkan mereka ni buka tender untuk cari kat luar daripada Israel. Dah ni tak pernah berlaku. Dan bila disebut ni,
Nak beki ni satunya kos yang terlalu tinggi, yang keduanya makan tahun pula nak beli kesiap barang ni. Jadi benda ni dalam masa yang sama juga tau. Berjalan juga sekarang ni suatu usaha nak menghidupkan semula rundingan antara Hizbullah dengan Israel, kerajaan Lebanon dengan Israel yang dicadangkan oleh Amerika, dicadangkan oleh Mesir dan seumpamanya. Dalam keadaan rundingan ni berjalan, berlaku juga perang. Sebenarnya pencapaian di medan perang ni lah yang akan menentukan hasil mufawadah rundingan ni. Kalau Hizbullah berada dalam keadaan yang kuat, maka dia boleh meletakkan syarat dia yang lebih baik lah untuk dia. Israel memang kokohan pun ia akan mari dalam rundingan ni letakkan syarat dia ni gila-gila lah. Tapi benda tu macam biasalah, orang nak pergi berunding ni you buat paling tinggi dulu sekali. Memang tidak akan dapat benda tu. Jadi benda tu satu seni jugalah. Tapi kita nak ceritanya bila Israel dalam keadaan tertekan hari ni kesudahannya dia akan terpaksa, maknanya tanazul. Maknanya kena benda panggil dia terpaksa melepaskan syarat-syarat yang dia nak tu. Kesudahannya terpaksa tunduk kepada syarat mukawamah kerana mereka dalam keadaan sekarang ni boleh katakan letih dah. Tak mampu dah nak pergi lebih jauh lagi. Dan juga kalau kita tengok macam Yoav Gallant, Menteri Pertahanan tu pun, dia pun tak ambuh dah perang ni. Maknanya nak minta supaya ada suatu penyelesaian politik pula. Bukan dengan cara perang lagi. Jadi kita boleh menjangkakan bahawa kalau berlaku gencatan senjata ataupun rundingan akan memberi kelebihan kepada mukawamah, insya-Allah lah. Tapi bila sebut gencatan senjata ni, mufawadah ni, satu kaedah kita kena faham bahawa mufawadah ni sebenarnya mereka tak buat kecuali semua keadaan berpihak pada Israel. Contoh sebab kita sebut sekarang ni mufawadah berlaku dengan gerakan daripada Amerika. Maksudnya Amerika sendiri ambil inisiatif, gerak pergi jumpa di kota, pergi di Mesir, pergi cari wakil di Lebanon dan sebagainya, supaya dibuat gencatan senjata. Dan ini juga berkaitan dengan pilihan raya presiden mereka yang akan berlaku ni lah. Sebab nak cari, nak tarik sokongan yang besar ni. Sebab oleh kerana kalau tengok video sekarang ni, orang-orang Islam yang berada di sebelah mereka dan juga orang berkulit hitam yang sentiasa tertindas ni memberi sokongan kepada Trump. Walaupun dulu mereka tak berakhir Trump ni, tapi oleh kerana isu ni mereka pergi kepada Trump. Walaupun dia white supremacy, tapi Trump dia janji dah bahawa aku naik, perang berhenti. Sebab memang style Trump dah, dia tidak suka kepada perang, tapi tetap kepada masalah Israel satu sudut. Tapi Israel telah mengambil langkah untuk membuat rundingan. Yang pertamanya sebab faktor pilihan raya kat dia lah. Yang keduanya kena faham, Israel tidak akan buat apa perundingan kecuali ia kerana nak menguntungkan Israel. Yang pertamanya, kalau mereka ni berada di pihak yang menang, nescaya tak akan berlaku rundingan masa maka mereka akan jarah, mereka akan buatlah gila-gilanya, bunuh ke rapah ke, dia akan buat, dia akan membenarkan Israel dalam apa jua cara untuk buat. Buat. Tetapi mereka akan buat gencatan senjata, tekan gencatan senjata ni bila mana mereka juga nak jaga, nak manage kekalahan Israel. Sebab apa? Kalau dak buat sekarang ni, kemungkinan Israel akan mengalami kekalahan yang lebih besar. Masalah yang lebih besar, tanah mereka ke ataupun dan sebagainya, dalam keadaan Israel telah melanggar semua undang-undang dan telah membuta tulikan semua keputusan PBB dan sebagainya, maka ia akan jadi beban pada mereka. Sebab mereka ni kok mana kena bela Israel, dan memang terbukti bahawa Israel memang menjagalah ataupun mereka yang menguasai seni mereka dan sebagainya. Kalau tak jaga akan jadi masalah. Tetapi kok mana rundingan ni dia akan bawa kepada nak menguntungkan Israel. Tetapi insya-Allah disebabkan oleh kerana medan-medan peperangan menyaksikan kita berada di pihak yang menang, maka tekanan itu mampu diberikan kepada Israel supaya sebagaimana Ustaz Din sebut tadi, untuk mereka ni melepaskan beberapa hak yang mereka tuntut, dan mukawamah para pejuang nak dapatkan kembali apa yang mereka nak, ataupun tuntutan mereka ni tidak akan berganjak dan tidak akan bergerak sebagaimana yang disebut oleh Yahya Sinwar dalam wasiat dia yang tersebar baru ni. Macam Tak Amal sebut tadi juga, Amerika pun dia nak kena menggerakkan rundingan ni kerana nak memberi suatu harapan lah. Maknanya dia ni mengusahakan suatu pelang untuk mewujudkan suasana yang lebih aman di Timur Tengah. Sebab selama kini pun Amerika ni telah dituduh banyak kali dah oleh Rusia, China dan seumpamanya gagal. Apa yang berlaku di Timur Tengah ni adalah menunjukkan kegagalan Amerika. Sebab tu berlaku perang, berlaku huru-hara, berlaku kezaliman dan seumpamanya. Jadi Amerika perlu untuk menghadapi pilihan raya ni nak menunjukkan sesuatu lah, bahawa dia ni ada suatu pencapaian, ada suatu kejayaan. Sampai bila lagi? Jadi bila orang tengok, tak ada orang yang kata sekarang ni Amerika ni berjaya, sebab keadaan ni huru-hara. Dan dialah yang dikenali sebagai kata-kata penaung lah di Timur Tengah ni, makna big boss. Tapi dia nak kawal anak buah dia. Jadi benda ni satu benda menunjukkan kegagalan Amerika. Sebab tu dia cuba gerakkan juga
nak memulihkan imej dia sebersedikit. Lepas tu selain daripada faktor nak menang pilihan raya, sebab katanya ada penganalisis pun dia sebut, dia kata kalau mereka ni parti yang sedia ada di bawah Joe Biden ni berjaya membuat satu gencatan senjata ataupun rundingan damai apa benda ni, menaikkan saham dia untuk menang lagi ke penggal yang seterusnya. Dan kalau dia tak berjaya, maknanya parti lawan dia, Donald Trump lah yang akan menang. Itulah maknanya ikut bacaan semasa yang ada pada hari ini. Kita kembali kepada medan peperangan utama kita, iaitulah Gaza. Dan hari ini kita menyaksikan bahawa Israel masih bahkan mengembalikan style modus operandi yang dia buat sebelum daripada ni, iaitulah mengepung, menangkap dan menyeksa penduduk-penduduk yang berada di Gaza, khususnya di sebelah utara Gaza lah. Kita tahu baru ni apa yang berlaku di Jabalia. Hampir sebulan berlaku pembunuhan besar-besaran sehingga kan jasad para syuhada bergelimpangan, tidak boleh nak diambil atas darat, atas jalan dan sebagainya. Dan sekarang ni mereka guna modus operandi yang sama je dibuat sebelum daripada ni, kepung hospital, menangkap doktor, menangkap jururawat, pesakit, bahkan membunuh waris-waris kepada jururawat dan doktor ni supaya memberi tekanan kepada doktor dengan modal mereka, iaitulah hospital ni pusat operasi kepada para pejuang. Dan hak ni semua kita tahu tuduhan palsu yang dia buat, tetapi penyeksaan yang sedang berlaku ni dahsyatlah kepada penduduk Gaza yang berlaku sekarang ni. Dia buat benda tu kalau kita tengok perancangan besar dia lah, iaitu dia panggil sebagai pelan general Israel nak mengosongkan tu utara Gaza ni dengan cara kekerasan ke cara apa benda, cara tak kira cara dah, asal dia nak orang Gaza ni semuanya keluar, mengosongkan utara Gaza, pergilah ke tempat lain. Tapi macam kita pernah sebut sebelum ni, mana kesabaran dan ketabahan penduduk Gaza ni, dia kata kita tak akan pindah, melainkan pindah ke langit. Mati-mati lah kita duduk sini. Dan pernah dibuka beberapa pintu laluan untuk mereka keluar. Katanya hanya ada beberapa keluarga sahaja yang keluar. Lain tu mana kekal duduk situ. Jadi benda ni telah berjaya lah kita kata menggagalkan percubaan untuk mengosongkan utara Gaza untuk diambil alih sepenuhnya oleh Israel. Dan memang Israel ni baru ni kalau kita tengok dalam tempoh beberapa hari baru ni, dah apa seminggu rasanya, ada dibuat satu persidangan. Maknanya para ni lah pendatang harang Israel ni, dia siap buka pendaftaran tau. Maknanya kat lagi bila Gaza kosong lagi, siapa yang nak duduk di Gaza? Katanya sudah ada 700 keluarga siap bagi saya tanah. Bagi tanah dah. Maknanya memang jahat lah maknanya perancangan dia ni. Tapi setakat ni perancangan ni insya-Allah tidak akan berjaya. Dan dalam masa yang sama, walaupun kena kepung, walaupun ubat tak masuk, hospital katanya setakat ni ambulans pun benda semua dah boleh nak operasi dah, tak ada dah. Maknanya jalan mati dah lah. Maknanya hanya serah pada Allah Ta'ala, tawakal je, tinggal buah tawakal je. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena ingat, penentangan oleh mukawamah pejuang di Jabalia ni memang sangat-sangat dahsyat. Sehingga hari ni, kalau kita tengok berita hari ni ataupun semalam beberapa hari ni lah, Israel telah mengatakan, tentera Israel telah mengatakan bahawa mantikah Jabalia ni, kawasan Jabalia ni dipanggil mantikah mufajaat. Maknanya kawasan yang penuh dengan kejutan. Sebab walaupun dikepung dengan begitu hebat, kalau kita baca berita setiap hari, beberapa hari atau akhir seminggu dua ni, hari-hari askar Israel ini mati. Dan bukan seorang, kadang 4 orang sekali mati, berapa orang sekali mati. Dan kalau kita tengok taktik yang digunakan oleh mukawamah ni bijak, mana Allah Ta'ala beri ilham kepada dia. Antara kaedah yang paling banyak boleh membunuh musuh sekaligus ni ialah dia memasang perangkap bom dalam rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan. Kokok mana pun bila tentera Israel masuk ke kawasan Jabalia ke kawasan mana ke, dia akan nak tidur dalam kereta kebas. Dia kena keluar dan dia kena berpusat tau. Bertapak. Mesti ia akan masuk lah rumah orang tu, rumah orang ni, rumah siapa dia tak tahulah. Dia akan nak tidur dalam kemah. Kemah ni lagi tak selamat. Maknanya dalam kereta kebas. Dalam kereta kebas pun tak selamat juga. Jadi mukawamah sudah membaca dah benda ni. Jadi siap-siap dia telah, maknanya orang kata telah memasang bom di bangunan-bangunan, rumah-rumah yang dijangka tentera Israel akan masuk dalam tu. Dan bila dia masuk, masa itulah dia letup. Dan kaedah ni lah yang paling banyak membunuh tentera Israel. Setakat ni maknanya kaedah ia letak bom di rumah, letup bila masuk, ni lah yang paling banyak. Dan benda ni juga diambil strategi ni oleh Hizbullah di Lebanon. Ada setengah tempat Hizbullah sengaja membiarkan askar Israel masuk dalam tempat yang telah dipasang bom siap-siap. Bila masuk je, letup. Sekali letup, satu serangan, 10 orang mati, 20 orang mati, berapa orang mati. Mudah kerja. Jadi hari ni, Jabalia ni walaupun dikepung dengan begitu dahsyat, tapi penentangan juga sangat dahsyat. Mati hari-hari. Dan ni kali keempat tentera Israel masuk ke dalam Jabalia, tak ada kesudahan dan tak nampak jalan bila benda akan berhenti. Hanya boleh mati dan letih sahaja. Dan ada satu fakta yang menarik juga berkenaan dengan
tentera Israel yang mati di Jabalia ni, mengikut laporan lah yang dibuat keluar, kebanyakan tentera yang mati di Jabalia ni, tentera Israel ni adalah tentera elit. Dan mereka ni mari daripada mana? Mereka ni mari daripada Mustautanat, kawasan penempatan harang yang mereka rampah daripada penduduk Palestin di tebing barat. Askar ni, mereka ni siapa mereka ni? Hok masuk ke Jabalia ni adalah pelampau-pelampau Yahudi yang duduk di tanah orang Palestin yang mereka rampah di tebing barat. Dan memang kita tahu, kerajaan Israel dia meletakkan pelampau-pelampau Yahudi ni duduk dekat dengan orang Palestin. Hak Yahudi sekular liberal ni duduk bandar. Hak duduk dekat kampung Palestin ni atau Yahudi hak ganah. Yahudi yang jahat, yang ganah ni, hak ni hak pergi perang di Jabalia ni. Dan hak ni lah yang ramai mati di Jabalia. Yang mana pokok Yahudi ni, mereka ni ia bangga. Maknanya bunuh orang Palestin, seksa orang Palestin. Dia dengan bangga dan ia tunjukkan. Dia tak ada rasa malu, tak ada rasa takut undang-undang antarabangsa apa, dia tak ada. Tapi Allah Ta'ala takdir, mati situ. Bahkan baru ni viral satu video. Bila mana perkara kematian lah askar Israel. Maknanya secara terbuka. Maknanya dengan video, dengan gambar. Askar-askar Israel yang terselamat daripada peperangan ni, yang pergi ke upacara pengemubian kerakan dia mati dalam perang ni, sebut secara terang-terangan, kami masuk ke dalam Gaza untuk membunuh perempuan, membunuh wanita, bunuh budak-budak, bunuh ketua, nak hancurkan semua penduduk Palestin. Maknanya mereka letakkan bahawa penduduk Palestin ni tak ada harga bagi mereka. Tetapi Allah Ta'ala bayar harga yang mahal ni juga pada mereka. Dan dalam masa yang sama juga, kita tak lupa kepada operasi-operasi serangan. Bukan sekadar hak jenis perangkat ni je. Sebab hak terbaru tu, video baru ni baru tengok perangkat tu. Siap di pasar perangkat, duduk jeng-jeng tunggu. Maksudnya duduk ngiring sambil tunggu askar Israel masuk. Siapa masuk kena terus. Tetapi operasi dari sudut sniper, operasi serangan gerila tetap berlaku. Beit Hanun, Beit Lahia, bahkan di panggil Nitsarim, kawasan dia memang kontrol dah. Ia belah antara utara dan selatan ni, mereka telah dijadikan kawasan kawalan mereka dengan pelbagai senjata, pos-pos lah, tetap dikenakan serangan. Dah ni kita menunjukkan bahawa para pejuang ni mereka tidak duduk saja dan tidak pernah rehat. Bergerak senantiasa ada rancangan dan bergerak. Dah ni yang meletihkan Israel dari sudut kekuatan dia dan juga emosi dia. Dan kita tahu sekarang ni pun daripada Hatta 1, Hatta 3, sekarang ni waktu Beit Bulak 1 lagi. Jadi tak tahu nak buat dah lagu mana. Nak menyerah malu. Nak mengaku kalah, satu kerugian yang besar bagi mereka. Nak melaksanakan pelan tu mengalami kemusnahan yang besar dan risiko serta kos yang lebih tinggi yang mereka bayar. Jadi sekarang ni askar Israel pun berada dalam keadaan serba tak kena tau. Jadi di Lebanon pun makna kerugian yang sangat besar, di Gaza pun kerugian yang sangat besar. Jadi mereka semua ni sebenarnya jadi mangsa je kepada kerajaan dia sendiri, Netanyahu. Nafsu Netanyahu nak kekal berkuasa tu, ia kerah orang perang tanpa ada jalan keluar daripada perang ni macam mana. Apa selepas perang, apa yang kita nak buat? Jadi Jabalia 4 kali masuk, tak selesai juga. Kalau ikut pada kenyataan terbaru tentera Israel, dia kata nak selesai Jabalia ni kena berminggu-minggu lagi. Dah berapa kali berminggu-minggu? Kali pertama pun banyak minggu dah. Banyak minggu dah. Kali pertama pun minggu, kali kedua pun minggu. Jadi, lama mana lagi yang diperlukan, dan benda ini satu perkara yang amat melelahkan lah. Kita kembali kepada konflik yang sedang berlaku dalam Israel ataupun suasana keadaan masyarakat dan juga sama ada politik, ekonomi dan sebagainya dalam Israel. Kita tahu baru ni berlaku satu peristiwa bertalu-talu lah. Yang paling mengejutkan mereka ialah bila mana seorang driver lori, driver trailer, walaupun banyak cerita dari riwayat, tapi yang kita pastinya ialah beliau telah ambil keputusan ketika mana melalui di hadapan satu kawasan ketenteraan, telah ambil keputusan untuk melanggar askar Israel yang sedang menunggu kenderaan yang mereka nak naik. Ambil trailer, pecut selaju-lajunya, langgar habis askar Israel. Orang-orang Israel yang ada depan dia ni puluhan, mungkin ratusan semua sekali ada, tapi hak kena tu 50 lebih, 60 lebih dah langgar sekaligus. Dan ramai mana hak duduk bawah trailer, hak lekat, bila tengok video lekat di trailer dia nak gerak. Tak cukup dengan tu keluar daripada terak, bawa pisau tikang pula. Askar Israel yang ada kerana membalas dendam lah di atas kejahatan Israel lakukan ini. Memang beliau nekat lah untuk syahid lah kalau kita letak suasana yang berlaku. Tapi hak ni menunjukkan sehingga kan kawasan ketenteraan Israel pun tak selamat.
Sementara lagi kawasan orang lain. Ni kawasan tentera Israel. Yelah, kalau kita tengok dah, maknanya kawasan yang berlaku peristiwa ni tepi pejabat Mossad, tepi pejabat risikan Israel, yang mana Hizbullah mengatakan di ibu pejabat Mossad ni lah tempat maknanya Israel persikan dia ni merancang untuk membunuh pimpinan utama pejuang Palestin dan juga pejuang Lebanon Hassan Nasrallah dan seumpamanya. Dikutip maklumat, dianalisis, dibuat keputusan situ. Tiba-tiba sebelah tempat mana menunggu bah turun naik tentera Israel nak bekerja situ tu kena langgar dalam keadaan maknanya kawalan keselamatannya, kamera keselamatannya semua ada, tapi kawasan yang kononnya paling selamat pun tidak selamat. Dalam masa yang sama juga, benda ni mewujudkan suasana yang amat takut di kalangan orang Yahudi, yang mana yang melakukan serangan ni orang Palestin yang mempunyai warga negara Israel. Dia duduk di kalangan orang Israel. Yelah, maknanya bukan dia minta ke warga negara Israel, sebab bila Israel tubuh negara, dia duduk situ. Dilahirkan situ. Dia dilahirkan situ dah. Dia nak lari mana? Dia ambil lah warga negara Israel tu. Jadi akhirnya orang yang duduk dalam berada di kalangan orang Yahudi sendiri, orang Palestin, kita tak nak jangka tau. Mereka akan bertindak bila dan di mana. Nak buang dia tak boleh, sebab dia duduk situ dah. Ya, memang warga negara dah. Jadi benda ni menimbulkan ketakutan yang amat di kalangan orang Yahudi sendiri. Dan sebab tu juga benda ni membawa kita kepada sidang parlimen Israel. Jadi macam kita juga di Malaysia ni, mana ada cuti, ada bersidang. Sekarang ni kita di Malaysia pun tengah bersidang parlimen, macam-macam undang-undang dibahas, diluluh. Di Israel sekarang ni baru start semalam kalau tak silapnya, ni hari kedua, hari ketiga gitu lah. Jadi oleh kerana berlaku serangan ni, ahli parlimen Israel sedang menggubah satu undang-undang. Kalau dulu kita ingat, kalau ada orang Palestin di tebing barat, dia melakukan serangan terhadap orang Yahudi, rumah dia tu akan dirombak. Itulah mana berat dah benda tu. Sekarang ni dia akan gubah satu undang-undang baru. Mana-mana orang Palestin, warga negara Israel ataupun mana-mana orang Palestin lah, bila dia melakukan serangan kepada orang Yahudi ataupun kerajaan Israel ni, dia tu memang mati dah. Semua ahli keluarga dia akan dihalau keluar daripada Israel ataupun daripada Palestin. Mak ayah dia, isteri dia, anak-anak dia dan adik-beradik dia. Sekarang ni undang-undang ni akan digubah dan dilaksanakan lah, sedang dibahaskan di Parlimen Israel. Cuma untuk peringatan kita bersama, benda ni dulu pun Israel buat dah. Bila ada orang serang orang Yahudi ke, pendatang haram Yahudi ke, rombak rumah, kalau ikutkan benda tu sangat menakutkan. Tapi benda tu tak pernah pun menghalang dan menyekat serangan seterusnya daripada berlaku. Bahkan makin lama makin besar dan makin teruk. Dan serangan yang dilakukan oleh pemandu lori ni, pemandu trailer ni, ikut pada maklumat Israel lah, dia kata merupakan serangan yang mengorbankan paling ramai orang sejak 7 Oktober. Tak pernah dalam satu kes, dalam satu kejadian, mana 50-60 orang sekaligus cedera dan berapa orang sekaligus mati. Inilah maknanya kita kata kita duk tengok maknanya perang dengan Hamas, perang dengan Hizbullah. Tapi mungkin dalam satu serangan beberapa orang je mati ataupun 10 orang mati. Ni 50-60 orang sekaligus cedera dan berapa orang mati sekaligus. Jadi sebenarnya bahaya tu daripada dalam. Kalau duk kata Hizbullah tu bahaya juga, memang bahaya, tapi daripada dalam yang duk disaka-saka ni lebih besar mudarat dia kepada Israel. Tapi kalau kita ingat balik ucapan yang pernah diberikan oleh Muhammad Dhaif ketika mana bermulanya serangan 7 Oktober ni, Tufan Aqsa ni, kita tahu antara seruan yang dibuat oleh beliau ialah beliau mengajak penduduk tebing barat dan penduduk Palestin 48 dia panggil. Penduduk Palestin 48 ni maksudnya kawasan Israel ambil ini daripada orang Palestin. Dalam Israel ni orang Palestin asal ramai lagi yang telah diberi kerakyatan sebagai rakyat Israel, tetapi mereka ni orang Arab, orang Islam dan ada jiwa Islam. Jadi daripada awal dulu Muhammad Dhaif memang ajak supaya mereka ni bangkit bersama dan letukkan isu ni bersama dalam Gaza, dalam tebing barat dan dalam Israel sendiri. Tapi hari itu tidak berlaku. Tetapi sekarang ni nampak dah semakin timbul dan berlaku. Dan bila sebut parlimen tu, dan kita tahu sekarang ni bila mana bersidang, banyaklah perkara yang dibincangkan dan banyak isu-isu yang tertangguh dulu dibawa kembali dan dibangkitkan kembali, termasuklah untuk rekrut Haridim. Dan kita tahu, kita sebut dah pernah dulu bahawa bagaimana Haridim ni satu isu yang sensitif. Kalau nak sebut ajak perang. Awak dia ni kalau nak makan minum, kerja, baca Taurat, zikir, benda gitu tak apa. Tapi kalau ajak perang jangan, tak boleh. Tak boleh. Kami cukup dah dengan wak kerja ni. Maka ni satu isu yang besar sebab mereka ni jumlah yang besar, 1 juta lebih sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelum daripada ni.
Dia memanglah pokok Hariding ni, maknanya pokok mengaji kitab saja ni, macam kalau kita kau budak-budak tahfiz, budak-budak pondok gitulah. Maknanya kira kalau ikut pada fatwa apa nama ni haram, maknanya dia panggil Tok Guru dia. Tok Guru Maha Guru dia, Tok Guru dia tu kata menang perang lawan Palestin tu sebab doa kita, bukan sebab skor tu. Sebab tu dia yakin buah dia tu. Dia kata kita jangan pergi perang, kita baca kitab kita baca doa. Sebab menang Tuhan beri tu kerana doa kita, dia kata. Lepas tu kok mana pun kata kita tak akan masuk perang. Jadi sekarang ni apa yang berlaku di Parlimen Israel ialah ada dua pembawakan lah, satu aliran kita kena sama ratakan antara semua rakyat Israel. Tak kira dia ni aliran Haredim, orang agama baca kitab saja, ataupun orang Israel yang bukan orang agama ni, semua wajib kena masuk askar. Hak ni pandangan ni juga dibawa oleh Ketua Pembangkang Israel, parti-parti pembangkang, dan termasuk juga Menteri Pertahanan sekarang Yoav Gallant, walaupun dia duduk dalam kerajaan tapi dia nak supaya disamaratakan. Dalam masa yang sama, Netanyahu dengan hak kumpulan haluan kanan ni, Smotrich dengan Ben Gvir ni, dia nak mengecualikan pokok Haredim ni daripada direkrut menjadi askar, biarlah dia baca kitab saja. Tapi orang lain nampak benda tu tak adil. Anak kita mati. Anakmu buat apa? Maka haji buta. Jadi benda ni dalam masa yang sama, Israel ni dalam keadaan puluhan ribu tentera dia cedera, beribu mati, tak cukup orang. Dia terdesak. Tapi Netanyahu bukan tak tahu benda ni. Dia nak jaga kuasa dia takut Smotrich dengan Ben Gvir ni tarik sokongan. Kokok mana pun dia akan cuba mengelak daripada merekrut pokok Haredim ni, dan benda ni akan menambahkan lagi masalah politik, perpecahan di kalangan politik dan juga masyarakat Israel itu sendiri. Dan sebenarnya banyak konflik dalam Israel tengah berlaku sekarang. Dalam parlimen ni kita akan tengok lagi banyak lagi akan timbul. Dia pun ada masalah sekarang ni nak bawa undang-undang ataupun keputusan-keputusan yang boleh kata melanggar habis dah. Keputusan antarabangsa ke PBB ke UN ni langgar habis dah sekarang ni. Tetapi kita tahu dia ada bangsa, dia akan boleh jalan lah lagu mana pun. Cuma di mata dunia sekarang ni reputasi Israel semakin menurun dan merudum lah. Tetapi kita tengok bahawa di sana kalau dari segi konflik dalam Israel ini banyak. Kalau kita pergi dari sudut politik, sekarang ni perpecahan yang berlaku antara menteri-menteri, kabinet-kabinet yang ada dan sebagainya. Sebagaimana yang kita sentuh tadi, bagaimana Menteri Pertahanan dengan Perdana Menteri sendiri boleh berbeza dari sudut pandangan dan diiklankan, dibawa kepada luar dan sebagainya. Hak ni menunjukkan kepada perpecahan itu semakin terbuka, semakin keluar daripada suasana yang berlaku. Itu tidak dinyatakan berkenaan dengan ekonomi. Dan kita tahu sekarang ni dapat laporan yang kita baca bagaimana Ben Gurion pun terminal antarabangsa bagi lapangan terbang untuk kapal terbang luar daripada Israel ini ditutup. Mana sebab tak ada penerbangan, orang tak masuk dah. Orang nak keluar mungkin ramai, tapi orang nak masuk tak ada dah nak masuk. Kerana ni suasana yang tidak aman, dan ini akan menyebabkan pelabur dan sebagainya semakin hari semakin berkurangan dan tekanan ni semakin besar. Dan untuk pulih di masa yang akan datang tu memang satu bebanan yang besar lah. Cuma kita tahu mereka akan disuntik dana yang besar oleh mereka. Cuma kalau perbezaan antara Kamala Harris ataupun Donald Trump naik ni, akan kita dapat lihatlah dari segi dana dan sebagainya mungkin kurang banyak. Akan memberi kesan jugalah secara tidak langsung. Cuma daripada satu sudut lagi lah, maknanya dari segi kita kata suasana keselamatan dan juga keamanan dalam Israel sekarang ni, bukan kita kata orang awam je yang merasa tak selamat, pimpinan pun rasa tak selamat, pimpinan politik. Kalau kita tengok dah, selepas daripada kejadian drone Hizbullah berjaya kita kata sampai depan tikar bilik tidur Netanyahu, sekarang ni kalau kita ambil contoh lah kita di Malaysia, contohnya kalau kita di Terengganu dah, Terengganu ni kita kata setiap minggu MB dengan Exco akan mesyuarat hari Rabu. Maknanya kita tahu benda tu. Mungkin mesyuarat di Wisma gitulah lebih kurang. Maknanya kita tahu maknanya masa dan juga tempat dia. Dan wartawan pun tahu, sebab wartawan dia nak tahu apa benda keputusan kita nak cerita ke orang tau. Sekarang ni Israel, kabinet dia, menteri ni, dia mesyuarat kebiasaannya pada hari Ahad. Hari Sabtu Yahudi cuti, hari Ahad. Dan dia tahu di mana dia mesyuarat, ada ibu pejabat dia tu dekat dengan bandar Al-Quds. Tapi bila berlaku drone Hizbullah ni sampai ke tikar bilik tidur Netanyahu, dia telah mengubah segala skedul dia. Tidak umum. Mana hari benda menteri ni akan mesyuarat, di mana akan mesyuarat, dan wartawan pun tak dijemput. Hanya dia beri keputusan je. Sebab dia takut. Maknanya dia dah nak jangka bila drone ni akan mari, bila roket ni akan mari. Jadi dia nak jangka benda tu. Maka sekarang ni tak ada dah. Setiap hari Ahad ada mesyuarat di tempat sekian, wartawan dijemput hadir untuk tak ada. Nak mengatakan bahawa
memang langsung tidak ada keamanan sehingga tahap menteri-menteri dan Perdana Menteri pun tak berani beritahu jadual mereka berada di mana, mesyuarat di mana, tak ada dah. Itulah kita kata keadaan teruk yang dialami oleh Israel sekarang ni. Bahkan dia balik pada sebelum serangan Lubnan. Sebab bila serang Lubnan itu, nama Netanyahu naik balik. Tapi balik asal dah. Setiap ucapan yang dibuat, baru ni dia buat ucapan pun, orang mari ni orang cemuh dia. Orang marah dia, depan-depan, terang-terang. Maknanya orang sekarang ni tak terima dah. Tak mau dengar dah. Semua ni retorik dan sebagainya. Ni merupakan perpecahan dalam Israel lah, menguntungkan kita. Dari satu sudut sebenarnya satu perkara yang menguntungkan bagi para pejuang sebab ia akan meletihkan dan melemahkan musuh. Dalam masa yang sama, kita rasa bahawa isu ini, tak tahulah nak kata semakin kemungkinan akan berlaku gencatan senjata tu semakin hampir ataupun tidak. Kita tak boleh kata, tapi setakat seminggu ni rasa macam gencatan senjata ni seolah-olah didesak kuat. Kemungkinan akan berlaku dan keuntungan akan berpihak kepada para pejuang. Tapi wallahualam kita akan tengoklah bagaimana akan berlaku. Dan saya rasa itu di antara beberapa perkongsian dan juga perkembangan yang boleh kita kongsikan bersama pada pertemuan kali ini. Dan ada banyak lagi poin-poin sudut-sudut yang lain yang kita boleh ambil, dan insya-Allah kalau ada peluang kita kongsikan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Dan saya menutup perkongsian pada kali ini dengan kita senantiasa mengulang ucapan yang diberikan oleh Abu Ubaidah, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini kebersamaan kita bersama dengan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa, segala usaha yang kita buat untuk menyebarkan kekuatan ajaran Islam dan juga kesatuan umat Islam ini merupakan salah satu daripada jalan yang kita ambil untuk bersama dengan mereka. Dan ini innahu la jihadun aw istishhad, sebagaimana disebut oleh Abu Ubaidah, sesungguhnya ini merupakan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada mendapat kemenangan daripada Allah taala ataupun syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.